politik. Kerana politik itu sebahagian daripada Islam. Satu, saudara sekalian, yang ni saya dah selalu tunjuk pada tuan-tuan, ungkapan Dr. Yusuf Qaradawi yang menggambarkan Nabi ini sebagai pemimpin agama, pemimpin politik. Saya selalu sebut Imamuddin, Imamud Daulah, imam agama dan imam negara. Islam itu akidah dan syariat. Islam itu agama, ad-din dan ad-daulah, negara. Dan Nabi menegakkan negara di Madinah, diikuti oleh ahli-ahli syurganya Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Boleh ke kita nak menafikan dalam Islam adanya politik? Kata Profesor Dr. Yusuf Qaradawi. Kalau Yusuf Mbong, saya dengar lah. Ini kata dia, di antara perkara yang berhak dihukum kafir, dia ni tak ada kena-mengena dengan orang Malaysia. Di antara perkara yang berhak dihukum kafir tanpa keraguan adalah pemerintah-pemerintah dan pendukung-pendukung parti sekular yang secara terang-terangan menolak syariat Allah Subhanahu wa taala dan melaungkan pemisahan negara daripada agama. Faslud daulah anid din, memisahkan negara daripada agama. Tak ada dosa pahala. Apabila diajak kepada hukum Allah, mereka enggan dan engkar. Tak nak, engkar, menolaknya. Lebih dahsyat dari itu, mereka bertindak melakukan keganasan ke atas orang-orang yang menyeru supaya berhukum dengan syariat Islam atau kembali kepada Islam. Dia cerita di sebelah negara Arab. Oleh kerana negara Arab juga Tuhan yang buat, maka termasuk negara kita, termasuk Indonesia, sama je. Mana-mana dia kata pemerintah, antara perkara yang berhak dihukum kafir tanpa syak lagi, orang yang menjadi pemerintah, yang menjadi pendukung parti sekular yang secara terang-terangan menolak syariat Allah. Dan ada satu lagi tu, faslud daulah anid din, melaungkan pemisahan negara daripada agama. Orang ini, saudara sekalian, dia terkeluar daripada Islam kerana mengingkari, menafikan salah satu daripada ciri ajaran Islam itu. Apa dia? Dia punya cabangnya berkait dengan soal siasah, politik, berkait dengan soal daulah, negara, berkait dengan soal qiyadah, kepimpinan politik. Sekali, saudara sekalian, keluar pula amanah. Hak ni hak Malaysia. Hak tadi hak belah Mesir. Ni kalau siapa kecil manis tak boleh baca. Tengok atas sikit, atas tu. Tuan-tuan, keluar orang kata, tuan guru kata, maaflah saya kena pinjam kalau ni, mengatakan UMNO kafir. Ni kena sebutlah. Kalau masuk mahkamah kena sebut benda ni. Kalau mahkamah Tuhan lagi kena sebut. Kalau mahkamah Tuhan disebut perkataan itu, tentu sekali lah di section At-Taqwa 7 ni kena sebut. Dia tak kata UMNO kafir. Keluar surat khabar kata, tuan guru kata UMNO kafir. Dua mufti kata begitu. Satu mufti kata kena tarik balik. Tuan-tuan, yang kita nak tarik ini benda salah. Benda yang tak salah jangan tarik. Kalau kita tarik, makna apa dia? Kita buat dengan tujuan tak betul. Semalam saya diberitahu oleh sahabat saya, tuan guru kata cetak banyak-banyak. Boleh reti ayat tu? Cetak banyak-banyak. Ini 30 tahun dulu. Tarikh tak nampak ustaz ni. Kita tengok tu. Dia tulis bulan berapa tu? Kecil sangat. Pada 7 April 1981. Aku rasa ramai kecil manis ni. Sah tak nampak. Memang dia kelabu. Pasal dia ambil atas
kertas yang lama dah. Hampir 30 tahun dulu. Tahun 1981. 81 ni Ustaz ni baru masuk Universiti Kebangsaan. Saya baru jejak kaki situ. Sama-sama dah ni. Sahabat sekalian, tengok dia kata, saya nak ambil yang bawah, yang atas tak baca lah. Yang bawah dia tak ada kata. Kita tidak payah masuk Yahudi. Ni kena guna bahasa orang Terengganu. Kita tak payah masuk Yahudi. Kita tidak payah masuk Kristian. Kita tak payah masuk Hindu. Kita tidak payah masuk Buddha. Tetapi kita menjadi kafir dengan mengatakan politik suku, agama suku. Kita tak kata dia kafir. Tak kata. Tapi kalau orang tu rasa dia kafir, dia punya pasal lah. Tu saya sebut, saya tak mari 2 bulan kat tuan-tuan ni kan. Ada orang berdoa. Berdoa ni saudara Ustaz ni Rosdi juga, aku heran sungguh. Anak beranak dia menyusah kita banyak sungguh. Dia berdoa, dia tidak berdoa pada individu. Dia berdoa pada pertubuhan. Saya dah sebut dulu. Mengkafirkan pertubuhan tidak sama mengkafirkan individu. Kan saya dah sebut dulu. Tak sama mendoa kehancuran pertubuhan dengan individu. Tak sama. Yang keduanya saudara sekalian, mudah je. Tak tahu ingat Tuhan ni siapa? Azura, mau orang Terengganu. Mu ingat ni Tuhan ni siapa? Tuhan ni siapa? Tuhan ni boleh jek-jek ke? Tuhan ni tak dengar cakap kita. Ya Allah, Engkau matikan, kau hancurkan si anu bin si anu. Tuhan tak dengar kita Habis yang mu takut apa pasal? Saya mudah je. Ke memang mu tak betul sungguh? Ke memang awak jahat sungguh? Jadi kalau jahat sungguh, antara 3 doa yang tak ditolak apa dia? Ad-da'watul mazlum. Doa orang yang kena zalim. Tapi dalam hadis yang saya baca 4 tahun dulu dalam bulan puasa, salasatun la turad da'watuhum. Ada 3 orang yang Allah tidak tolak doa dia. Doa dia. Boleh jadi dia tu Tuhan tolak. Doa dia tak tolak. Apa dia? Al-imamul adil. Nombor 1, pemimpin yang adil. Yang kedua, was-saim hatta yuftir. Orang yang berpuasa hingga berbuka. Yang ketiga, wa da'watul mazlum. Yang pertama orang, yang kedua orang. Yang pertama orang, al-imam orang. Yang kedua as-saim orang. Yang ketiga bukan orang, doa orang tu. Wa da'watul mazlum, doa orang yang kena zalim. Sekalipun dia kafir, bila dia kena zalim, maka orang ini Tuhan terima doa dia, bukan terima dia. Dia tu kafir. Allahu akbar. Indahnya hadis Nabi kalau kita reti. Indahnya Islam kalau kita reti. Jadi sebenarnya politik ini sebahagian daripada Islam. Jangan kata politik suku, agama suku. Itulah Tuan Guru sebut tahun 1981. Waktu itu ustaz pun sebut begitu. Ustaz tak kerti baca. Dia kata, nak campur-campurlah urusan politik ni. Jangan campur-campur. Rasulullah mentarbih negara Madinah. Duduk dalam masjid. Terima wakil-wakil asing dalam masjid. Disambung oleh Abu Bakar, Umar, Osman Ali. Saudara sekalian, kalau begitu, fahamlah kita. Apa dia? Seluruh daripada amal kita ini, baik akhirat, ibadat ke, baik kehidupan duniawi, semata-mata semuanya tetap berkait dengan hukum Islam. Dan semua itu kalau kita buat, saya sebut tadi apa? Ikhlas. Yang kedua ikut syariat Rasulullah. Seluruhnya adalah merupakan kebajikan kalau kita ikut Rasulullah SAW. Lalu Nabi SAW menyenaraikan ruang kebajikan. Saya pun nak habis dah ni. Nabi sedara ruang kebajikan. Di akhirat nanti manusia semua tak selamat. Tok guru pun tak selamat, ustaz pun tak selamat, semua tak selamat. Melainkan kata Nabi ada 7 kelompok. Hadis ni tuan-tuan dah ingat. Kalau tak ingat memang tahu maknanya.
Sab'atu yuzilluhumullah yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 kelompok manusia yang akan dinaungi oleh Allah di bawah naungannya. Hari tersebut tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Manusia duduk di bumi mahsyar lama, tuan-tuan. Ngapa? Duduk atas dunia 100 tahun, duduk dalam kubur beribu tahun, duduk di bumi mahsyar tak tahulah berapa ribu tahun pula. Malaikat kelompok yang masuk syurga tanpa hisap. Ni kena baca hadis yang cukup panjang. Panjang hadis tu, panjang sangat. Semalam dibaca di Kuantan. Kebetulan saya dengar khutbah. Dia khutbah tu betul-betul baca hadis dengan terjemah je. Panjang sangat hadis tu. Rasa saya tak dia terjemah baca tu je 10 minit. Lama. Jumpa Adam tak selesai, jumpa Nuh tak selesai, jumpa Ibrahim tak selesai, jumpa Musa tak selesai. Tuan-tuan pun ingat cerita kan? Jumpa Isa, last sekali jumpa Muhammad. Dapatlah ngada Allah syafaatul uzma. Dapat syafaat besar menyegerakan hisab. Masalah sekarang ni sambil nak tunggu syafaat tu, ya Allah, ya Tuhan, lama tuan-tuan duduk di bumi mahsyar itu. Laparnya, dahaganya, susah. Yang selamat siapa? Nabi kata yang selamat itu ada 7 golongan. 7 je. Pemimpin yang adil, pemuda yang saleh, ahli masjid, yang bersaudara kerana Allah, yang menjauhi zina, yang dermawan, yang ahli zikir. Kalau saya guna bahasa mudah begini, orang yang ketujuh ni buat kebajikan apa dia? Berzikir kepada Allah. Reta pun tak ada, benda tak ada. Yang kedua apa dia? Orang ini berderma. Dia buat kebajikan dengan harta dia. Dengan harta dia buat kebajikan. Yang ni berzikrullah. Yang keenam ini dia derma harta dia lillahi ta'ala. Ikhlas dia. Yang kelima ini tidak berkait dengan harta, berkait dengan perempuan. Dia meninggalkan dosa besar, khususnya berkait dengan perempuan. Dia kata inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Ini kebajikan. Waktu saya kata tadi, meninggalkan dosa maksiat, kebajikan. Kebajikan. Bersedekah, kebajikan. Berzikir, kebajikan, pahala. Termasuk orang yang bersaudara kerana Allah, bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Contoh orang Ansar dan Muhajirin. Termasuk lelaki yang hatinya sentiasa berpaut pada masjid. Ni pun selalu saya sebut pada tuan-tuan, tapi syarat kena cukup lah. Jangan semayang Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh berjamaah. Kalau sekadar itu tak cukup, pasal apa dia? Sekadar itu masih lagi termasuk Abdullah bin Ubay bin Salul. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada dolar hari ni. Assalamualaikum. Ada juga dolar nombor 2. Banyak dolar. Abdullah, hamba Allah. Betul. Itulah nama pemuka munafik ni, Abdullah nama dia. Abdullah bin Ubay bin Salul. Saudara, syarat ni kena cukup. Syarat mana? Syarat orang yang datang ke masjid ini, dia mesti ada syarat ni. Syarat mana? Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah. Hanya saja yang layak memakmurkan, menghidupkan masjid-masjid Allah. Ada kelayakan. Kalau tak ada kelayakan, Tuhan tak terima. Yang pertama, man amana billah wal yawmil akhir, beriman kepada Allah hari akhirat. Apa yang pertama ni? Orang hak datang masjid ini, dia hendaklah jadi orang beriman dengan Allah, yakin hari akhirat. Macam mana beriman dengan Allah? Awak tak boleh terima Islam yang Allah Ta'ala turun. Awak tak yakin dengan hukum Allah, tak yakin dengan Al-Quran. Syarat yang pertama setelah awak wa aqamas salah, sembahyang, hubungan dengan Allah, wa ataz zakah, menunaikan zakat, hablum minan nas, hubungan dengan manusia. Ringkas begitulah. Akhir sekali, wa lam yakhsha illallah, dan dia tidak takut melainkan kepada Allah. Sifat ni besar, tuan-tuan. Wa lam yakhsha illallah. Setakat saya nak baca lah dalam bab zakat, bab puasa, tak ada sebut perkataan takut-takut ni. Bab semayang ada, bab datang masjid, wa lam yakhsha illallah, dan dia tidak takut melainkan kepada Allah.